Sana, saya nak record ni tapi tak nak keluar record ni. Dah keluar dah media. Okay. Dah. Okay. Okay, hari ni kita continue untuk 6.2, masih 6.2 equilibrium constant. Part 2 lah. Okay, semalam kita define homogeneous, write expression, use equation and calculate KCKP lah. Okay, hari ni kita nak sambung yang ni. D, E dan F. Right, calculate KCKP and quantities, determine degree dissociation dan predict direction lah. Okay, hari ni yang kita target untuk D, E, F. Okay, semalam kita belajar untuk A, B, C baru. Okay, untuk yang ni kita nak calculate KCKP, kita akan menggunakan ICE table. Okay, what means by ICE table? Jadual ICE. I stand for initial, right? C stand for change, E stand for equilibrium. Okay, two types of equilibrium problem will be solved. Okay, equilibrium quantities dan initial quantities. Bermaksud di sini, penggunaan ICE table adalah untuk mencari dua benda ni. Itu maksud penggunaan ICE table. So dalam soalan nanti kamu guna ICE table untuk jawab apa? Sama ada untuk jawab soalan nombor 1 ini ataupun untuk menjawab nombor 2. Kalau untuk jawab 1 ini maksudnya kamu tengah selesaikan soalan KC dan KP, calculate KC KP. Ataupun kita gunakan ICE table untuk mencari concentration ataupun partial pressure. Takkan cari volume lah. Okay, takkan cari volume, takkan cari density, tak. Kita nak cari concentration dan partial pressure saja. Walaupun saya sebut partial pressure, that means kita nak cari pressure lah. Kita sebut partial sebab kita hanya fokus kepada certain substance. Itu maksud partial pressure. Okay? Alright, macam mana dia punya bentuk ICE table tersebut? Okay, kita ada jadual. Okay, yang ini ICE table ini kita boleh guna freehand sajalah. Okay, tak perlulah nak cantik sebab kamu pun objektif saja. Kalau subjektif memang kita kena buat proper lah table ni. Okay, yang permulaan pada row yang pertama ini kita mesti letakkan kedudukan equation yang diberi. Okay, equation equilibrium yang diberi bersama phase lah. Okay, dan bersama Stokio dia. Dan row yang kedua kita akan masukkan initial value. Okay, initial value. Mesti dalam kurungan molar, unit molar. Ataupun dia dalam unit ATM. Depends kepada soalan lah unit ini. Alright, ini bersama ataupun ATM. Ataupun ATM. Depends kepada soalan. Okay, initial ini selalunya diberi dalam soalan nilai ini. Okay, diberi. So, ini diberi, kita masukkan saja pada part produk. Okay, ini reaktan macam saya kata, kalau kita diberi equation equilibrium, kita akan baca dari kiri ke kanan. So, bermaksud ini semuanya adalah your reactant. Dan ini adalah your product. Okay, so di sini bahagian reaktan, nilai ini memang diberi dalam soalan. Maybe 0.2, maybe 0.3, maybe 0.001, depends, alright. But untuk kalau kita nak masukkan pada row, masih row initial pada row yang nombor 2 ni, untuk produk wajib kosong. Ini kosong. Kenapa kosong? Sebab kamu kena bayangkan bila kamu masukkan dalam beaker, kamu masukkan apa dulu? Kamu akan masukkan reaktan. Kamu masukkan reaktan A, kamu masukkan reaktan B. Pada permulaan ada tak produk? Tak ada. Itu maksudnya initial. That's why saya masukkan nilai dia wajib kosong. Okay, sebab C belum dihasilkan di dalam kontainer tersebut. Sebab tu nilai dia kosong. Molarity tak ada. Dia tak wujud, so molarity pun kosong. Itu untuk row initial. Okay, but sometimes kadang-kadang dia dah bagi kat kita dah. Ini beaker, ini kontainer. Dalam ini dah ada produk. Cuma kamu tambahkan lagi reaktan A dan reaktan B.
Kalau di dalam kontainer itu already ada produk, dia punya ada pun substance, bermaksud yang ini, C ini bukan lagi nilai kosong. Okay, later kita akan tunjuk. Tengok macam mana sesuatu soalan itu tiba-tiba pada row initial untuk produk bukan kosong nilai dia. Itu bergantung kepada soalan. Okay, itu dia kena bagi tahu kat kita lah. Dalam kontainer tu memang dah ada spesies yang lain. Okay, macam yang ni, saya tunjuk yang original ni. Yang ni memang belum dihasilkan your produk. Hanya ada reaktan A dan B. Okay, row yang ketiga kita panggil change. Okay, mesti letakkan unit, molar ataupun ATM. Okay, yang ni pun tengok nanti data. Okay, untuk change, wajib letak X. Ini pun X. Ini pun X. Ini pun X. Actually X itu adalah unknown. Boleh letak Y, boleh letak Z, boleh letak K. Tetapi normally kalau untuk ICE kita letak X je lah. Kita pegang yang tu paling mudah, X. Apa-apa unknown pun kalau kita buat maths pun kita letak X, unknown kamu. Kemudian di depan X ini kamu kena letak stokio dia. Stokio untuk A adalah small letter A. You letak di hadapan dia. Kalau 1/2, 1/2 lah. Kalau 3.0, 3.0 lah. Macam tu. Tak kisah. Berdasarkan this stokio, equation kamu tu. Okay. Yang ini di hadapan X ini letakkan stokio untuk B iaitu small letter B. Dan di hadapan untuk C iaitu produk kamu, letakkan stokio untuk C iaitu small letter C. X wajib letak. Kemudian di hadapan X itu letakkan dia punya stokio. Alright. Kemudian di hadapan stokio itu kamu kena letakkan dia punya sign, sama ada dia adalah positif ataupun negatif. Untuk reaktan, since A ini reaktan, B ini reaktan, so wajib letak negative sign here. Wajib. Right? Dan C ini, since dia adalah produk, so wajib letak positive sign here di depan stokio itu. Kenapa? Sign ini melambangkan concentration yang berkurang ataupun semakin meningkat. Okey, macam saya kata, di dalam kontainer ini kamu masukkan reaktan A dan reaktan B. Kemudian A dan B akan react each other untuk menghasilkan produk C. Bila dia akan react each other, semasa itulah concentration A dan B berkurang sebab react each other. Kemudian menghasilkan C. So C tiba-tiba wujud, so concentration dia akan pun bertambah. Daripada kosong dia ada nilai sebab dihasilkan. Itu maksudnya positif dan negatif sign. Okay. Dia bukannya value dia awak dia bukan value, kita hanya letakkan negatif itu sebagai petunjuk bahawa dia adalah reaktan. Concentration dia berkurang. Kita letakkan positif sebab nak tunjukkan dia adalah produk. Concentration dia akan bertambah. Okay, itu dia punya sign sahaja. Bukan value itu. Alright. Kemudian pada row yang keempat iaitu kita letakkan equilibrium, E. Okay, untuk equilibrium, you hanya tolakkan initial, tolak C. Dapatlah 0.1 tolak AX. Ambil je saja. 0.1 tolak AX. Sekali dengan sign tu lah. Sign ini tu yang ni lah, yang negatif tadi kamu letak tu. Okay. Untuk B pun sama, I tolak C. 0.1 tolak BX. Dan untuk produk adalah, since ini kenapa kena tolak? Sebab ini di kawasan reaktan. Since ini produk, dia akan guna konsep I plus C. Initial dia kosong, tambah X. Okay. So dapatlah CX nanti. Ada nilai lah kat sini. Okay. Ini konsep secara general. Yang ni kena pegang. Okay. Ice table ini, chapter 7 pun kita akan guna sekali lagi. Itu konsep dia. Alright. Cuba kita tengok untuk soalan. Kalau tak tengok soalan, kita tak boleh nak buat dia punya ice table tu. Okay. Exercise 1. At certain temperature, a mixture of H2 and I2 was prepared by placing 0.2 mol H2 and 0.2 mol I2 into liter flask. Bermaksud ini your flask, you masukkan hydrogen
dan you masukkan iodine. Okay. Placing 0.2 ini nilainya 0.2. Ini nilainya 0.2 juga. Di dalam flask ini liternya adalah bernilai 2 liter. Plus itu. After a period time of the equilibrium was established. Selepas dibiarkan beberapa minit, hydrogen dan iodine akan react each other dan akhirnya mencapai equilibrium. Okey, apa maksud equilibrium? Bila kadar penghasilan produk sama dengan kadar penghasilan reaktan. Kadar forward sama dengan kadar reverse, automatically itulah equilibrium. Itu ciri-ciri equilibrium. Okay, so at equilibrium, the concentration I2 had dropped to 0.02. What is the value of Kc for this reaction at this temperature? Untuk soalan, kamu tak boleh guna konsep yang sebelum ini. Macam saya kata, oh dia nak Kc. So awak pun buatlah Kc expression. Sebab soalan tanya Kc, kita akan start dengan Kc expression. Bila nak start Kc expression, kamu akan buatlah concentration product over reactant. Dan kamu masukkan terus dia punya nilai. Ingat, kalau nak masukkan nilai concentration product dari reactant, concentration ini mesti dalam keadaan equilibrium. Ini mesti dalam keadaan equilibrium. Sebab you cari K. But now, concentration untuk hydrogen dan iodine boleh dicari, iaitu 0.2 bahagi dengan 2, you akan dapat molarity. But adakah itu molarity equilibrium? Tidak, sebab dia kata after a period. Maksudnya selepas keadaan 0.2 ini baru dia mencapai equilibrium. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia hanya nyatakan ini molarity untuk iodine sahaja. Molarity iodine sahaja yang berada equilibrium. So, yang lain molaritinya boleh dicari, tetapi molarity itu bukan dalam keadaan equilibrium. So sekarang bila ada kontradik antara satu data equilibrium, satu data tak equilibrium, yes, you need an ice table. Okay, so sekarang di dalam soalan chapter 6 ini, bila awak masuk yang ni, first of all, nak tahu soalan itu perlukan ice table ataupun tidak, you kena baca. Kalau ada data ini, contoh ini data data ini tak kisahlah mol ke apa, data mol ini not in equilibrium dan data ini adalah dalam keadaan equilibrium. Dalam satu soalan yang sama ada yang tidak equilibrium dan satu equilibrium. Yes, confirm soalan satu ini memerlukan ice table. Ini yang pertama actually you kena detect. Tak semua soalan perlukan ice table. Macam kita belajar semalam saya tak guna langsung ice table. Sebab apa? Sebab data yang saya bagi itu semuanya berada dalam keadaan equilibrium. Okay, but now hari ini data saya ada yang tak equilibrium. Di situlah kita kena mulakan dengan ice table. Okay, bagi faham yang tu dulu baru you buat your ice table. Sebab ramai student bila dia tak faham semua dia hantam ice table. Tak boleh lah. Kadang-kadang dia langsung tak guna ice table. Dia guna formula Kc expression saja. Tak boleh. Right? Itu soalan normally student akan tanya masa bila nak guna ice table. Awak kejap Sat boleh tak? Sat je. Okay, madam.
Okay, so sekarang kita akan startkan dengan iStable. Kita buat dulu dia punya equation. Row yang pertama, kita masukkan equation. Okay. Tak cantik pun tak apa kita punya iStable tu. Dua HI. So macam saya katalah sebelum ni normally equation itu diberi already dah balance. Okay. Kalau rasa rasa was-was, you check lah by your own. I don't want to accept. Saya kena accept ni kena. Okay. Masukkan initial. Okay. Macam saya kata tadi, unit dia apa madam? Dia ada dua je. Nak unit molar atau ATM. For this case, awak tengok. Dia bagi data dalam keadaan apa? Mol kan? Mol dengan liter. So, bila mana kita ada mol dan liter, boleh convert tak kepada molarity? Yes. So, di sini tak perlu guna unit ATM. Okay, itu yang pertama. Kenapa saya guna unit molar. Dan yang kedua, soalan tanya tentang KC. Normally, KC hanya fokus kepada concentration. Sebab tu saya guna unit molar. Okay, dua reason lah kenapa kita guna initial dia unit molar. Right? Okay, kita masukkan initial. Berapa initial untuk hidrogen dan iodine? Dia bagi mol. So, saya kena convertkan kepada molarity. Okay, 0.2 bahagi dengan 2. Okay, kemudian yang ni saya kata letak berapa? Kosong. Okay, sebab produk belum dihasilkan. Memang letak kosong. Okay, so di sini kita akan dapat 0.1 dan ini 0.1. Okay, ini row yang pertama. Okay, kemudian kita masukkan yang kedua lah iaitu change. Kalau atas dah molar, seterusnya pun molar. Okay. Kita letak X, nampak? X. Okay, letakkan Stokio di hadapan. 1, 2. Okay. Reaktan tolak negatif, letak negatif. Reaktan negatif, produk positif. Okay, ini row yang kedua. Dan row yang ketiga adalah equilibrium. Unit masih sama di atas. Okey, kalau untuk reaktan, I tolak C, 0.1 tolak X. Untuk reaktan, I tolak C, 0.1 tolak X. Untuk produk adalah tambah, I tambah C, 0 tambah 2X jadi 2X. Okey? Nak tunjuk pun tak apa, 0 tambah 2X pun boleh. Nak tunjuk pun boleh, tak nak tunjuk pun tak apa. Okey, sebab at last dapat 2X juga. Saya tulis 2X sahaja. Okay, inilah iStable. Kalau dulu masa kita buat soalan subjektif, setiap satu ini ada markah awak, dah 3 markah dah dapat. But now bila dah objektif, mana kita tengok dah iStable kamu tu. Okay, so kamu dah kena construct table itu dengan betul lah. Selepas dah buat iStable, okay, step pertama, dah buat iStable, terus kita buat expression. Yang kedua saya nak expression. Expression apa? Tengok unit kamu. Andai kata iStable unit dia molar dan molar, bermaksud expression yang terlibat adalah KC. Jika unit yang kamu guna ini adalah ATM, expression yang terlibat adalah KP. Okay? So di sini saya terus buat KC expression. Iaitu apa expression? HI over power of 2 reaktan hidrogen. Di sini kena hati-hatilah solid ataupun gas tu. Dan I2. Okey. Ini expression saya. Tak cukup dah saya punya. Okay, besar lah pula. Alright. Kemudian soalan nak tanya KC. What is the value of KC? Sekarang kamu ada tak data, kamu nak tengok ini, nilai ini untuk produk mesti rujuk iStable. Okey, di mana? Yang ni. Okey, bermaksud KC sama dengan 2X
Kuasa 2 masih kekal over H2 ambil mana? Yang ini. 0.1 tolak X. Untuk I2 nak ambil yang mana? Ambil yang ini. 0.1 tolak X. Hanya tengok pada row equilibrium. Okey? Yang ni pun kena tengok pada row E. Yang ni pun kena tengok pada row E. Jangan tengok row inertial, jangan tengok row change. Tengok row E sahaja pada ice table kamu untuk masukkan dalam expression. Okey. Kemudian, bolehkah kita kira KC? Tak boleh. Sebab kita ada unknown X. Macam mana kita nak settle down nilai X itu? Alright. Kita pergi kepada data yang seterusnya. Awak nampak? At equilibrium, concentration I2 had dropped to 0.02. Bermaksud concentration I2 itu at equilibrium, pada equilibrium bernilai 0.002. 0.2. Okay. So, nilai ini adalah nilai pada row E. Sebab dia sebut equilibrium. So, bermaksud ini row E lah. Kalau row E, tengok mana row E? Yang ini, row E. Untuk siapa saya tengok? I2. Cari mana I2? Yang ini. So, that means kita samakan. Pada nilai inilah should be nilai dia 0.02. Okay. So, kalau ini adalah nilai dia 0.02, kita boleh cari tak nilai X? Boleh. Kita samakan 0.1 minus X. Okay. Concentration I2 equilibrium adalah sama dengan 0.02. So, 0.1 minus X sama dengan 0.02. So, boleh cari tak X? Boleh. You akan dapat di sini nilainya adalah 0.08. Kalau ini X 0.08, ini pun X 0.08, di sini pun X 0.08, di sini pun X 0.08. Okay? Bila mana X terdapat 0.08, bermaksud concentration HI boleh dicari. Okay? Okay, HI pada equilibrium. Yang ni lah 2X ni. So, 2X sama dengan 2 darab 0.08 sama dengan 0.16 dan concentration H2 pada equilibrium adalah 0.1 minus X sama dengan 0.1 minus 0.08 bersamaan H2 kamu adalah 0.02. So, kita dah nampak ada concentration I2 pada equilibrium, ada concentration HI pada equilibrium dan ada concentration H2 pada equilibrium. Semua equilibrium. Bila semua equilibrium, yes, you boleh masukkan dalam KC expression. Okay? Kamu nak ganti kat sini 0.08 pun boleh. Dekat sini 0.08 pun boleh. Ataupun terus masukkan dalam KC expression pun boleh. Okay? So di sini, saya nak contoh kat mana lagi ni? So di sini, penuh dah. Sekejap satu. So KC expression adalah bernilai HI 0.16, kuasa 2 masih ada. Sebab sini stokionya 2. Okay. Kemudian dibahagi dengan 0.02 darab dengan 0.02. Okay. So dapatlah nilai KC expression. Okay. Nanti cari nilainya berapa. Okay. Kita nak calculate what is the value, saya cari sekejap. 0.02
0.16 kuasa 2 bahagi 0.02 darab 0.02. So kita akan dapat 64. So this is your answer. Okay. Faham tak? Okay, 64. Nanti cuba kira. Alright. Kita tengok exercise 2. The atmospheric oxidation of nitric acid is NO plus O2 2 NO2 was studied 184 with pressure 1 atm with NO and 1 atm at equilibrium PO2 0.506. Calculate KP. Faham, madam. Okay. First of all, kita tengok exercise 2, perlu tak I stable? Actually itulah soalan pertama kamu kena tanya untuk jawab soalan chapter 6. Perlu tak I stable? Okay. Medium. Diberi data yang Minta nak tengok lah atas tadi boleh tak medium but lost connection. yang ni kah? Ya. Okay dah medium. Okay. Untuk exercise 2, perlu tak I stable? Tengok at equilibrium pressure oksigen 0.06. So ini data equilibrium. Buat macam tu. Okay, kemudian baca yang ke atas. The atmospheric oxidation nitric acid with pressure 1 atm and 1 atm. So ini data not equilibrium. Ini pun not equilibrium. Sebab tak dinyatakan pun dia berada dalam equilibrium. So bila mana dalam satu soalan ada data equilibrium satu dan satu lagi tak ada, bukan equilibrium. So soalan number 2 confirm perlukan I stable. Okay, perlukan I stable. So kita akan starting dengan I stable lah. 2NO plus O2 menghasilkan 2NO2 gas. So macam biasa, ice inertial. Okay, unit apa kita nak guna? Yang pertama dia bagi kat kita, dia nak KP, mestilah ATM. Dan data pun ada ATM. So di sini unit ATM lah. Okay, inertial dia berapa? 1. Di sini pun 1. 1.00. 1.00. Belum dihasilkan kosong. Change ATM. Ni X. Stokio 2, 1, 2. Reaktan negatif, produk positif. Okay, equilibrium. Unit masih ATM. Okay, I tolak C. Reaktan I tolak C, 1 tolak 2X. Reaktan I tolak C, 1 tolak X. Produk I tambah C, 2X. So settle lah. Dapat I stable, ICE. Kita terus buat KP expression. Okay, kita nak buat KP expression. Partial pressure NO2, power of Stokio over pressure NO, power of Stokio dan pressure O2. Okay, kalau kita masukkan masih dalam in term of X. Okay, macam saya kata, rujuk pada rho E. Bila dah buat expression, yang ni mesti tengok pada rho E. Yang ni pun pada rho E. Yang ini pun kena tengok pada rho E. Sebab dia semua equilibrium. Right. Kalau kita masukkan, kita akan masuk dalam bentuk in terms of X. Okay, 2X over 1 minus 2X power of 2 dan 1 minus X. Awak nampak? Bila saya masukkan, semuanya dalam in term of X. Saya tak boleh nak cari KP dia. So what you should do, you kena cari dulu partial pressure di dalam keadaan equilibrium. Okay. Awak nampak ni data diberi adalah untuk at equilibrium. Maksudnya rujuk pada rho E untuk siapa? O2. Mana? Rho E untuk O2. Yes, yang ini.
So patutnya di sini nilainya adalah 0.506. Okay. So sekarang macam mana you nak ganti? Okay. Pressure O2 at equilibrium sama dengan 0.506. So 1 minus X bersamaan 0.506. So X equals to 0.494. Okay. Bila mana dapat X, boleh carilah pressure untuk NO equilibrium, iaitu 1 minus 2X bersamaan 1, 2, 0.494 bersamaan 0.012. Alright, untuk pressure NO2 equilibrium adalah 2X bersamaan 0.494 bersamaan 0.988 ATM. Ini pun ATM. Okay. So bila mana kamu dah ada data semuanya equilibrium, ini equilibrium, ini equilibrium, ini equilibrium. So you proceed lah carikan KP. Okay, KP pun 0.988 kuasa 2 over 0.012 kuasa 2 dan darab dengan 0.506. So di sini kamu akan dapat nilai dia 1.34 eksponen 4. This is your answer. Okay. Bagi kat saya 2 dp, no unit lah sebab dia adalah constant, equilibrium constant. Okay. Alright. Kita pergi kepada exercise yang ketiga. Okay, exercise yang ketiga. At 1280, the equilibrium constant Kc for the reaction is, okay, sekarang diberi kita Kc, iaitu 1.1. Soalan the first two tadi, kita cari Kc, kita cari Kp. But now untuk this question, dia dah bagi kita Kc. Okay. Dia nak suruh kita cari concentration. If the initial concentration Br2 and Br, calculate the concentration of the species at equilibrium. Okay. Di sini perlu tak kita buat I stable? Perlu tak? Perlu. Sebab clean and clear disebut initial concentration. Okay. Bila sebut initial concentration, data ini bukan berada pada equilibrium. Data ini bukan berada pada equilibrium. Sedangkan data ini, Kc ini adalah data equilibrium. So nampak dalam satu soalan ada yang bukan, ada yang ya equilibrium. So confirm soalan nombor 3 memerlukan I stable. Memerlukan I stable. Okay, so kita akan buat I stable lah. Br2 dan 2 Br. Okay, initial dahulu. Initial unit apa? M lah sebab Kc. Dia bagi Kc dan juga unit data pun molar. So M. So Br2 0.063. Yang ini jangan letak kosong. Kalau letak kosong dikira salah. Sebab dia dah bagi dah kat kita ni. Clean and clear, Br-nya initial adalah 0.012. Ni saya kata ni, kalau diberi dalam soalan, kita follow saja. Kalau dia tak bagi, kita assume dia belum dihasilkan. That's why saya kata wajib letak kosong untuk produk. Okay. Kemudian masukkan change X, stokio 1, stokio 2, reaktan tolak, produk tambah. Okay. So kemudian row yang seterusnya equilibrium. I tolak C 0.063 tolak C. Produk I tambah C 0.012 tambah 2X. Okay. Terus buat apa? Lepas buat I stable, terus expression. Expression apa? Unit dia M.
So kita buat KC expression. BR square product S square power of 2 over BR2. Alright. Okay, masukkan nilai. Okay, masukkan. Tadi KC tak diberi, sekarang KC diberi. You salin je lah data yang diberi, negatif 3 diberi dalam soalan. Ni macam biasa, tengok pada row E. Yang ini pun kena tengok pada row E. Okay, BR mana? 0.012 tambah 2X kuasa 2 over 0.063 minus X. Okay. Di sini kita dah nampak nilai dia. Kita kena cari nilai X. Okay. Dan macam tadi, kita tak ada nilai KP dan KC. Okay. Sekarang bila ada nilai KP ataupun KC, kita kena buat kuadratik. Tadi tak ada kuadratik sebab tak ada nilai KP KC. So sekarang bila ada diberi nilai, automatically kita akan buat kuadratik jika KC ataupun KP diberi. Itu cara cepat kita nak detect kuadratik diperlukan ataupun tidak. Okay. Bila awak nanti awak tekanlah kalkulator, okay, awak expandkan kuadratik ni, awak akan dapat satu nilai di sini. Dan ni saya dah tekan kalkulator lah ya. 1.1 eksponen negatif 3 X squared. Betul tak X squared ni? Sorry. X squared sebelah. Tekan kalkulator nanti awak dapat X squared plus 0.0491X plus 7.47 exponent negative 5 equals to 0. Okay? You expandkan this quadratic, you akan dapat yang ni. Okay, saya tak tunjuk lah, nanti you tekanlah kalkulator. Bila mana you dapat dalam interval AX squared plus BX plus C equals to 0, you tekan kalkulator, you akan dapat faktor dia kan. X1 nilainya berapa? X2 nilainya berapa? Okay, X1 saya dapat di sini adalah negatif 0.0105 dan di sini adalah negatif 0.0017. Dua nilai. Okay, so now kita nak pilih nak ambil X1 ke nak ambil X2. Kita nak pilih salah satu je. Lepas dah buat kuadratik, kita nak pilih salah satu saja. Macam mana kita nak buat? You kena substitute nilai satu-satu tu di dalam row E untuk penentu yang mana X yang suitable nak ambil. Okay. Di sini di sini kita ambil nilai X ini. Saya akan guna pen lain. Ambil nilai X ini, gantikan dalam yang ni dan gantikan dalam yang ni. Logik tak nilai yang kamu dapat? BR tu nilai dia should be dapat di sini. Bila X ini digantikan dalam row E, nilai ini sepatutnya yang kamu dapat nanti should be berkurang daripada 0.063. Kenapa should be berkurang, madam? Sebab dia adalah reactant. Kalau you substitute X ini, tiba-tiba nilai ini dapat besar daripada 0.063, itulah tandanya X itu tak logik diguna pakai. So X1 tak diterima pakai. Okay. Dan kemudian X1 ini digantikan dalam yang ni, kira kan, kemudian nilai ini should be lebih besar daripada yang ni. Kenapa? Sebab BR itu adalah produk. Bila dia produk, inertial dia kata inertial dia 0.012. Should be equilibrium, dia dihasilkan, penambahan berlaku lah
pada dia punya molarity. So that's why nilai dia should be besar daripada initial dia. So checking untuk X1 dan X2. Buat pula untuk X2, ganti pada row E. Okay, bila you dah ganti, you akan tengok, oh X1 tak logik, X2 logik. Bila X2 logik, so you label dekat sini accepted. Kena label lah, tak kamu pening pula X tu yang mana. Okay, bila dah label accepted, baru you cari row E yang sebenarnya. Okay, concentration BR2 equilibrium. Baru you tulis 0.063 tolak X. Baru dapat sekali lagi nilai dia apa kat sini. Guna X yang kamu logik tadi tu. Okay, cuma kita transfer balik dalam keadaan yang lebih proper. Tulis semula 0.012 tambah 2X. Ambil nilai X yang mana kamu accepted tadi tu. Dan dapatkan nilai. So this is your answer lah. Okay, kalau saya dapat di sini adalah 0.01647 dan di sini adalah 0.0086 molar. Nanti try kamu kira. Saya guna yang ni, nilai X2 yang accepted. Selepas saya try and error lah. Saya ambil nilai X2. Should be U pun sama. So inilah concentration of this species. Maksudnya dia nak serba satu. Setiap satu spesies di dalam your equilibrium equation ni. Okay. Itulah fungsi kita buat kuadratik. Kita buat kuadratik sebab kita nak cari spesies tersebut. Nak cari spesies itu concentration dia ke ataupun nak cari dia punya pressure spesies tersebut. Itu function kita buat kuadratik. Kalau tak buat kuadratik, kita tak akan dapatlah spesifik tu. Right? Awak nampak perbezaan soalan 1, 2 dan 3. Itulah yang selalu ditanya pun. Okay? Alright. Selepas dah pandai detect soalan ni perlu ataupun tidak unstable, baru kita boleh pergi kepada degree dissociation. Okay. Selama ini kita dah sebut XX. Okay, lupa beritahu awak. Selama ni yang kita sebut XX itu, X itu adalah changes tau. Changes. Dia macam ni lah. Awak kena imagine. Dia adalah equilibrium. Bermaksud bila kamu masukkan satu molekul ini, katakan molekul A, kemudian dia buat reaction. Okay, dia buat reaction, lama-lama dia akan terurai. So kawasan ini bila terurai, dia jadi macam tu. Dia dah berkurang. Okay, daripada dia ada katakan semua ini nilainya 2 molar, tinggallah 1 molar. Kenapa tinggal 1 molar? Sebab kat sini dah berkurang ataupun dah mentukar menjadi produk. Okay, so tinggallah berbaki yang ini. Okay, yang keluar ni, yang saya lorek ini yang dipanggil changes. Maksudnya pengurangan daripada original. So kita tak tahu pengurangan tu banyak mana. Normally dia adalah small changes saja, kecil saja nilai dia. Tak besar, bukan besar. Okay, nilai X itu selalunya kecil. Takkanlah macam 100, nilai X itu adalah 25.5, tak mungkin. X itu normally adalah dalam nilai eksponen ataupun 0 point something. Macam tu, normally. But dia adalah small changes sahaja. Right? Changes itu menjadi apa? Changes itu menjadi produk awak. Okay, dia bertukar menjadi produk. Okay, degree dissociation. Kok awak tak faham apa itu XXX itu Degree dissociation, simbol dia adalah alpha ni. Okay, apa maksud dissociation reaction? A molecule is broken down into smaller molecules, atom or ion. If complete dissociation occurs, kita akan guna simbol 1 ataupun simbol 100%. That means dia adalah complete dissociation. Okay, normally bila dia complete dissociation, equation yang kita guna akan menggunakan single arrow. Kita takkan guna double arrow ataupun reversible arrow. Okay, if incomplete dissociation occurs, kita akan guna this formula. Bukan lagi nilai 1, bukan lagi nilai 100%. Okay, dan normally incomplete dissociation, kita akan guna reversible arrow. Okay, di sini dia ada 2 lah.
sama ada soalan nak tanya tentang degree dissociation ataupun percentage dissociation. Tak kisahlah percentage ataupun degree, formula dia sama je, cuma yang ni lah X over initial. Kalau dia persen, X over initial times 100. Beza dia yang tu saja. Kalau tak times 100, bermaksud dia nak cari degree. Kalau dia darab dengan 100, bermaksud dia nak percentage. Itu saja. Formula dia masih sama, changes over initial. Changes ini merujuk kepada nilai X yang kamu cari. Macam kita buat tadi, ada kuadratik, dapat X1, X2 kan? Ada nilai accepted. Accepted itu kita akan masukkan pada bahagian atas ni. Bawah ini kita akan ambil nilai molarity initial pada row I dalam table kamu. Okay, kita akan ambil pada row I dalam I table. So depend lah nak darab 100 ke tak nak darab 100, ikut soalan. Kalau nak percentage, darab 100. Kalau tak nak percentage, nak degree saja, tak perlu darab dengan 100. Yang penting kena tahu X over initial ni. Kita tengok soalan nombor 1. Untuk di bawah degree dissociation lah, ada berapa ni? Okay. Phosgen is a content. Phosgen is a potent chemical welfare agent that is now outlawed by international agreement. It decomposed by reaction yang diberilah. Kc pun diberi. Calculate CO, Cl2 and COCl2 when the following amount of phosgen decompose and reach equilibrium in 10 liter plus. Alright, soalan ini agak panjang. Saya pun buat satu-satulah. Okay. Kita nak tengok apakah dia punya spesies ini, concentration dia. Jika inertial COCl2 banyak ni dimasukkan 0.1. So first of all analyse lah, perlu tak I stable? Okay, perlu tak I stable? Ini data yang bukan pada equilibrium. Okay, sebab dia kata apa? Following amount decompose. Decompose maksudnya terurai. Satu bahan dimasukkan dalam container dan dibiarkan terurai dan dibiarkan mencapai equilibrium. So mula-mula dia masuk tu 0.1 itu bukan equilibrium lagi lah. Selepas dia masukkan 0.1, dibiarkan beberapa minit, baru dia capai equilibrium. So bermaksud confirm data 0.1 bukan equilibrium. Dan Kc ini confirm lah data yang equilibrium sebab sebut K di sini. So bila mana satu soalan ada bukan dan ya equilibrium, confirm dia memerlukan ice table. Okay. So kita akan buat soalan A dahulu. Okay, CO, Cl2, CO, gas plus Cl2, gas. Alright, initial. Nak unit apa? Molar ke ATM? Di sini dah bagi Kc, that means molar lah. Okay, inilah 0.1. Dia beri tak initial untuk CO dan Cl tu? Tak diberi. Kalau tak diberi, kita assume dia belum dihasilkan. So next, value adalah kosong. Okay. X, X, X. 1, 1, 1 minus reactant, produk dan produk. Equilibrium. I tolak C, I tambah C, I tambah C. Okay. Terus buat Kc expression. Lepas dah buat table, terus expression lah. CO, Cl2 over CO, Cl2. Right. Kc diberi. Bila mana Kc diberi dan dimasukkan dalam expression, confirm kita kena settle kuadratik.
Okay. Itu cara cepat kalau kita nak tengok. Confirm kita kena settle down kuadratik. Okay. Tekan kalkulator, nanti you akan dapat kuadratiknya adalah X2 plus 8.3 eksponen negatif 4 X minus 8.3 eksponen negatif 6 kosong. Okay. Okay, so dapatkan nilai X1 kat saya 2.496 eksponen negatif 3 dan juga nilai X2 adalah negatif 3.326 eksponen negatif 3. Okay. Yang ini saya nak kata ke awak, tak perlu nak checking macam tadi. Kita try and error. Okay. Macam case tadi, awak nampak? Saya kata kita kena try and error. Masukkan X1 dalam row E, masukkan X2 dalam row E. Kenapa perlu checking? Sebab both nilai adalah negatif. So saya tak tahu yang mana yang diterima. Okay. So yang ini perlu ke saya nak checking? Tak perlu. Sebab satu nilai positif, satu nilai negatif. Kita terus ambil nilai positif. Kalau dia adalah both X1, X2 adalah positif, yes, you have to check. You kena masukkan dalam row E. Checking satu-satu. But kalau salah satu positif, salah satu negatif, normally kita akan ambil positif. Sebab apa? Tanpa saya checking. Saya akan terus tulis kat sini, accepted. Nilai yang boleh diterima. Kenapa? Sebab awak tengok pada row E untuk produk. Boleh ke dia dapat nilai negatif? Tak boleh, tak logik. Sebab produk semakin dihasilkan. Produk bukan dikurangkan. Bila produk dihasilkan, molaritinya bertambah. Mana mungkin nilai molaritinya adalah negatif. Sebab tu kita akan terus ambil nilai positif tanpa perlu checking. Itu cara cepat kalau dapat satu positif, satu negatif. Okay? Jangan duk checking pula. Bolehlah checking tapi take time lah, lambat lah. Benda yang boleh simple kita simplekan. Okay, bila mana X1 kita terima sebagai changes kita, baru you masukkan dalam concentration. Kita nak cari concentration kan? Concentration apa kita cari ni? Concentration CO. Okay, concentration CO equilibrium bersamaan dengan X bersamaan 2.496 eksponen negatif 3. Terus ambil X lah. Okay. Nak combine dengan Cl tu pun boleh. Concentration Cl2. Equilibrium sama dengan equilibrium CO samakan dengan X dapat 2. So dapatlah jawapan kita ni. Kita nak cari untuk Cl2 dan CO. CO Cl2 belum lagi. Concentration CO Cl2 at equilibrium. Okay, pada row E yang ni. 0.1 minus X. 0.1 minus 2.496 exponent negative 3 and you get the answer here. Berapa? Ini kan tekan kalkulator. 7.5 exponent negative 3 molar. Jangan lupa molar. So this is your answer. So this is your answer. Okay, macam saya kata bila KC atau KP diberi, kita akan buat kuadratik. Bila kita buat kuadratik, kita nak cari spesies itu. Spesies itu dalam unit ATM ataupun unit molar. Tengok soalan. Okay, kalau KC KP tak diberi, kita bukan nak cari spesies. Kita nak cari nilai KC dan KP tersebut. Kalau KC dan KP tak diberi. Okay, settle untuk soalan number A. Now kita nak tengok degree dissociation. Ni saya kata ni, dia nak degree. Bukan percentage dissociation. Ingat, degree dissociation hanya merujuk kepada reactant. Jangan duk cari produk pula.
awak jangan confuse. Siapa yang nak dissociate? Only reactant yang dissociate. Produk tak dissociate. Produk adalah produce, dihasilkan. Reactant yang nak dissociate, yang nak diuraikan. Okay, sebab tu kita hanya cari degree dissociation ataupun percentage dissociation untuk reactant sahaja. Dan dia akan bagi equation kat kamu adalah yang melibatkan only one reactant. Tak boleh banyak lah sebab kita nak cari degree untuk siapa. Okay. Tapi kalau dua pun dia akan stated lah dia nak reactant mana. Reactant number 1 ke reactant number 2. Right. So kalau nak cari soalan untuk B, macam mana nak settle down untuk soalan number B? Kita nak degree dissociation. That means X over initial. So X nya mana? X yang kita terima tadi lah. Accepted tadi tu. Okay, yang kita accepted tadi tu. Yang nilai kita accepted. Iaitu 2.496 eksponen negatif 3. Okay, bahagi dengan initial dia. Initial yang mana? Ni, initial COCl2. Jangan duk ambil initial lain. Sebab kita nak fokus pada phosgen saja. COCl2. So, divide by 0.1. Okay. Andai kata, so di sini dapat lah. Dapat percentage dissociation di sini nanti kira Saya dapat 25%. Nanti awak kira, dapat tak 25%? 25%, not 25%. Kenapa nak peratus? Bukan percentage. Kosong 0.25. Okay. Saya round off lah tu. 0.025. Sorry. Okay. 0.025. Okay. Satu lagi nak bagi tahu. Andai kata, yang ni awak jangan careless dah. Satu. Andai kata, yang ini, saya tak tulis X. Andai kata, saya tulis negatif 3X. Contoh. Katakan ini stoknya 3. Okay. Contohnya situ 3. Okay. Dekat degree dissociation ni, jangan ambil X tau. Kita kena tulis 3X juga. Over initial. Okay. Sebab changesnya berlaku 3 kali ganda. Dia ikut changes. Original memang kita tulis X over initial. Tetapi kalau dia stokionya 1. Tapi kalau stokionya 3 di sini kita tulis 3X kan. So di sini pun akan masuk 3X. Jangan letak X. Bila letak X salah lah. Okay. Alright. Yang ni you kena starkan lah. Dia depends kepada I stable kita. Sebab I stable saya sekarang X. Alright. Okay. Saya tekan sat 2.496 E negatif 3 bahagi 0.1 0.25. Jarak. Oh, awak di sini kita salah kat sini Sat. Okay, sini saya tak bahagi. Mungkin awak tak perasan lah kot, saya pun tak perasan. Ni. Di sini should be dapat. 0.1 bahagi dengan 10 liter awak. Saya tak bahagi ni 0.01. Sebab saya nak molar. So di sini 0.01. So di sini pun 0.01. Okay. 0.01. Ni saya mau tukar ni. 0.01. Saya tak bahagi dengan 10 liter. Itu mol awak.
So di sini 0.01. Right, so 2.49 negatif 3 bahagi 0.01, saya akan dapat 0.25. So di sini jawapan dia 0.25. 0.25, okay? Baru darab 100. Saya dapat 25%. Okey. Okey? Perbetulkan. Okey? Ni betul lah, ni jawapan ni betul lah. 2496, 7.5 ni. Dengan 25% ni. Okey, jawapan betul. Cuma saya masukkan 0 point tu salah. Ini mol kita nak molar. So kena bagi dengan volume dia 10 liter. Okey? Di sini soalan ini bermaksud kita ulang lagi tentang ice table, cuma kita nak tambah dengan degree dissociation. Okay, degree dissociation ni maksudnya kita masih menggunakan merujuk kepada ice table kita. Okay, alright. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 dan 3, saya nak kamu try. Dan tengok kamu dapat tak jawapan. Okay. Di sini jawapan saya boleh bagi kat awak. An initial, saya guide dulu Number 2. An initial amount of 0.03 mole SO3 gas was heated in 1.5 mil flask to give SO2 gas and O2 gas. Nampak tak di sini dia tak bagi kita equilibrium equation. Okay, jarang lah soalan nak tak bagi kalau normally dia bagi. Okay, cepat dan kita tahulah apa dia punya produk dan reactant. Initial amount, awak nampak dia guna initial. Bila dia sebut initial, maksudnya data ini memang bukan berada pada equilibrium. Okay, to give SO2 gas and O2 gas, if the equilibrium partial pressure, tengok ini pressure yang berada pada equilibrium. So soalan ni ada equilibrium dan bukan equilibrium. Ice table diperlukan? Yes, confirm ice table diperlukan. Okay, calculate degree dissociation. Buat ice table. Okay, kemudian buat ice table dalam unit ATM. Sebab dia bagi dalam equilibrium, sebab dia bagi data equilibrium unit ATM. So kita kena ikut unit data equilibrium. Okay. So macam mana kalau ATM, macam mana nak jadikan mole initial ini dalam ATM? Macam mana nak jadi ATM? Macam biasa, kita akan assumekan gas itu adalah ideal. Kalau kita kata gas itu adalah ideal, formula ideal gas adalah PVNRT. You guna PVNRT untuk dapatkan pressure dia. Volume telah diberi, mole pun telah diberi, R kita guna 0.08206, temperature telah diberi dan ditukarkan menjadi Kelvin. And then you get the pressure of the gas. Pressure siapa? Pressure ni lah yang SO3 ni. Itu pressure initial. Okay, pressure initial untuk SO3 sahaja. Yang lain SO2 dan O2 belum dihasilkan. So dia punya initial adalah kosong. Okay. Kemudian nanti you carilah, you comparekan data equilibrium ini dengan merujuk kepada rho E. Untuk siapa? Untuk SO2. Bagi mendapatkan nilai X-nya berapa. Dah dapat nilai X?
Perlukan nak cari KCKP expression? Tak perlu. Sebab soalan tak nak KCKP expression. Terus bila dapat nilai X, terus pergi buat degree dissociation iaitu X over inertial terus. Okay, X dah dapat dan inertial tengok pada row I. Pada I stable. And then you get the answer. Answer di sini adalah 2.44 eksponen negatif 4. Ini degree dissociation. Cuba kira. Jangan duk tengok soalan lain lagi. Tengok soalan ni dulu. Dah boleh soalan ni baru boleh pergi kepada soalan yang lain. Okay? Right. Exercise 3. At pressure 4.4 and temperature phosphorus 0.125 dissociated. Calculate the partial pressure equilibrium constant for this reaction. Okay, perlu tak saya nak buat I stable? Itu soalan pertama. At pressure 4.4 Pascal and temperature 150, ini data pressure yang bukan berada pada equilibrium. Okay, so ini diberi adalah percentage dissociation. Sebab apa dia kata? Dissociated di sini. Calculate partial pressure equilibrium constant. Equilibrium constant. That means dia suruh kita cari KP-nya berapa. So, di sini perlukan I stable tak? Perlu. Okay, perlu. Sebab yang pertama, bila kita tengok formula degree dissociation, dia memang kena tengok pada X bahagi dengan inertial iaitu pada row I. Yang pertama. Dan yang kedua, kita nak benda ini di dalam equilibrium. Sedangkan data bukan dalam equilibrium. So confirm soalan nombor 3 memerlukan I stable. Okay. So kita buat I stable lah. Okay. Di sini dia tak bagi kat kamu equation kan. Mesti dia bagi kat kamu. Should be dia bagilah. Okay. Kita tak tahu produk jadi apa. Right. Saya bagi kat kamu siap-siap. Okay. Okay. Ini equation. Anda kata inilah equation yang diberi. Okay. So you buat dulu I stable. Inertial dia unit ATM lah Kenapa ATM? Sebab kita nak cari KP. Kita nak cari KP, unit dia mesti ATM. Sedangkan ini Pascal. Macam mana nak buat? Pascal menjadi ATM. Tengok list constant. Rujuk balik list constant. How you want to convert in Pascal to ATM. Okay, 1 ATM bersamaan 101, 325 Pascal. So if you have 4.4 exponent 5 Pascal, how many ATM here? Convert sendiri. Dah convert baru masukkan kat sini. Initial dia. Okay, ini belum dihasilkan. Okay, changes minus plus X plus X. Alright, nanti tolak lah. Ni tolak X. Yang ni X. Yang ni X. Okay. Kemudian you buat KP expression. P, PCl 3, PCl 2 over P, PCl 5. And then ini kena tengok pada row E. Macam biasalah. Pada row E. Yang ni pun pada row E. KP tak diberi So, X over yang ni tolak X. Alright. Boleh ke nak cari KP ni? Kita memang nak cari KP, boleh ke? Tak boleh sebab in term of X. So, macam mana dapat nilai X? Awak tak manipulate lagi data ini. Seperti kita tahu, percentage dissociation adalah bersamaan 25%. Okay, so X over inertial
Okay, times 100 bersamaan 25. So boleh cari tak? Boleh carilah. X over initial. Initial ambil yang ni tadi. Okay, yang saya tick tu. Darab dengan 100 samakan dengan 25. And then you get nilai X di sini. Dah dapat nilai X di situ, baru you masukkan dalam KP expression and you get the answer here. Answer KP di sini untuk checking nanti 3.8, 0.3, sorry. 0.36. Nanti kamu check. Kamu dapat tak sama dengan saya untuk 0.36. Okay. Boleh? So saya nak you buat soalan nombor 2 dan 3. Selepas habis kelas terus buat. Okay. Alright. Saya berhenti situ dulu. Saya nak berhenti di situ dulu sebab saya nak bagi kamu masa untuk fahamkan macam mana nak buat ice table tersebut. Okay, dan bagi masa untuk awak buat sekarang soalan nombor 2 dan 3 yang saya tinggalkan. Ada soalan, ada masalah, terus tanya saya. Okay. Yang ni kita akan sambung. Esok hari apa yang Rabu-Rabu kan malam. Saya sambung untuk equilibrium constant. Yang ni. Kemudian saya akan masukkan 6.3. Habislah chapter 6. Khamis baru saya masuk chapter 7. Okay. Okay.